Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama Sina Rozman dalam Niaga Awani. Seperti biasa dalam segmen ini kami akan bawakan pelbagai perkembangan terkini niaga dari ekonomi tempatan hingga ke antarabangsa bersama ahli panel jemputan untuk kupas lebih melanjut mengenai sesuatu isu. Dan semalam ada antara iaitu atau cara yang terbesar di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam telah meluncurkan ekonomi madani memperkasa rakyat. Kerangka ekonomi yang menggariskan dua fokus utama iaitu menstruktur semula ekonomi ke aras Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia dan yang kedua adalah meningkatkan kualiti hidup seluruh rakyat Malaysia. Sudah tentu kita telah membawakan iaitu kupasan dan perkembangan sepanjang hari dari semalam sehinggalah ke hari ini dan sudah kita bawakan tetamu kita untuk mengulas lebih lanjut mengenai bagaimana untuk merealisasikan aspirasi ekonomi madani. Sudah tentu saya akan jemput tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian adalah Imran Yassin Mak Yusof merupakan Ketua MIDF Research. Saya nak ucapkan terima kasih Imran kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Apa khabar? Alhamdulillah, thank you very much for inviting me again. Thank you. Imran, kalau kita lihat semalam pembentangan kita boleh cakap lebih kurang ada yang cakap lebih kurang macam belanjawan dah pembentangan itu. Namun kita faham ekonomi madani adalah rangka ekonomi baharu, adalah pendekatan baharu yang digunakan untuk meningkatkan martabat iaitu darjat ekonomi negara termasuk juga dengan memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat. Sudah tentu daripada 40 muka surat, 40 intipati yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri semalam, bagaimana pandangan Imran kepada kerangka tersebut, terutama daripada 7 sasaran yang ditetapkan di mana ia bakal membawa Malaysia keluar daripada perangkap negara berpendapatan sederhana? Uh, Terima kasih Nina soalan tu. Memang masa saya baru-baru baca atau lihat memang nampak macam bajet lah. Tapi kita ada nampak ada beberapa inisiatif-inisiatif baru. Kami berpendapat bahawa keputusan untuk meneruskan beberapa inisiatif kerajaan sebelum ini di samping inisiatif baru adalah satu langkah baik. Of course kalau ada inisiatif baru tu memberikan satu uh, sokongan kepada ekonomi, tetapi dengan meneruskan inisiatif sebelum ini memberikan apa yang kami katakan policy stability lah yang diperlukan oleh pelabur, mengurangkan ketidaktentuan polisi daripada kerajaan. Umpamanya ada kesinambungan apa yang diterbitkan semalam dengan RMK 12 yang ada juga menyebutkan resetting the economy atau bantuan kerajaan untuk memperkasakan PKMS melalui digitalisasi dan otomasi ekonomi sirkular dan sebagainya. Jadi keperluan untuk menstrukturkan semula ekonomi Malaysia telah diiktiraf dan langkah-langkah telah dilancarkan. Manakala sasaran yang ditetapkan adalah satu yang baik kerana kita perlukan sasaran atau target. Namun apa yang mungkin berkurangan adalah butiran yang teliti bagaimana kita boleh mencapai sasaran tersebut. Mungkin butiran-butiran lanjut ini akan diterbitkan melalui pelancaran inisiatif-inisiatif lain seperti semakan pertengahan penggal RMK 12, New Industrial Master Plan dan juga bajet 2024 antaranya. Baik, Imran, kerajaan akan melaksanakan dasar untuk meningkatkan peningkatan upah berbanding KDNK kepada 45% yang selaras dengan tahap negara maju berbanding 32.4% pada tahun 2022. Jadi apakah harus ditekankan ataupun kita beri keutamaan daripada kerajaan dalam memastikan dasar gaji progresif ini dapat direalisasikan seiring dengan peningkatan kemahiran dan juga produktiviti pekerja? Ini bergantung kepada banyak faktor lah, sebab secara amnya kerajaan tidak boleh memberi tekanan kepada syarikat-syarikat untuk menaikkan gaji. Ia banyak bergantung kepada supply dan demand. Dan jika supply iaitu pekerja-pekerja boleh dapat gaji yang lebih rendah atau syarikat boleh mendapatkan pekerja yang mahu gaji yang lebih rendah, mungkin itu akan efek kepada kadar upah berbanding KDNK kita. Jadi kita kena perlu lihat punca sebenar kadar upah berbanding KDNK yang kita ada sekarang. Apakah punca pokok, punca sebenar? Adakah terdapat isu struktur umpamanya? Atau mungkin kita terlalu bergantung kepada pekerja asing? Jadi pada pendapat kami perlu ada kajian punca dasar keadaan sekarang. Secara atas permukaannya kami berpendapat mungkin perlu ada lebih otomasi di sektor pembuatan. Kita lihat bagaimana negara-negara maju kebanyakan
mereka banyak otomasi, jadi mereka memerlukan kurang pekerja, jadi pekerja yang ada tu boleh diberikan gaji yang lebih tinggi, dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Mungkin perlu juga meningkatkan lagi kemahiran teknikal. Di sini menggabungkan TVET bersama pemain industri adalah satu langkah yang baik, kerana pemain industri mungkin akan memberikan keperluan mereka, dan TVET boleh menjanakan pekerja-pekerja yang fit di industri. Baik, bercakap mengenai pendidikan dan juga kemahiran, antara tumpuan dari memperkerasakan ekonomi madani semalam adalah berfokuskan kepada untuk menjadikan Malaysia sebagai jaguh PMKS rantau. Dengan kita boleh cakap pada ketika ini jumlah pasaran Malaysia yang kecil, PMKS dan syarikat pemula startup akan dipacu ke peringkat internasional antarabangsa. Ia bakal mengangkat Malaysia kepada salah satu daripada 30 ekonomi terbesar di dunia dan bertujuan untuk capai pertumbuhan KDNK sebanyak 5.5% setahun secara konsisten. Imran, secara jujurnya, adakah ia boleh direalisasikan ataupun kita boleh cakap doable? I mean, langkah untuk antarabangsakan PKMS dan syarikat pemula kita adalah satu langkah yang baiklah. Memang betul Malaysia tidak boleh menampung, ia memerlukan pasaran yang lebih besar. Memang boleh direalisasikan, tetapi terdapat banyak faktor yang perlu dilihat. Antara 3 faktor, faktor ekonomi, faktor produk dan faktor pasaran. Maksud saya faktor ekonomi ni ia berbanding, ia mengenai keadaan ekonomi dunia sekarang. Mungkin sekarang ni keadaan ekonomi dunia ni tidak konsisten. Jadi ada tahun akan merudum dan sebagainya. Jadi untuk mencapai 5.5% setahun secara konsisten tu mungkin agak payah lah. Tapi mungkin ada tahun yang lebih tinggi, mungkin ada tahun yang lebih rendah. Faktor produk pula, adakah SME kita dan syarikat pemula kita mempunyai produk yang dimahukan oleh pasaran antarabangsa, bukan pasaran domestik. Mungkin pasaran domestik memerlukan produk itu, tetapi pasaran antarabangsa tidak memerlukannya. Jadi kita perlu cari SME yang boleh memberikan produk atau solution kepada pengguna-pengguna di pasaran antarabangsa. Dan nombor ketiga adalah faktor pasaran, faktor pasaran lah. Jadi faktor pasaran ni adalah adakah pasaran bersedia untuk menerima produk-produk daripada Malaysia. Di sini mungkin perlu lihat, mungkin ada agensi seperti Matrade yang boleh menolong PKMS dan juga startup kita untuk melihat bagaimana untuk menembusi pasaran-pasaran antarabangsa. Imran, soalan terakhir saya melihatkan keadaan semalam saja dibentangkan dan juga Perdana Menteri sudah memberi iaitu deadline secara 2 minggu untuk kita boleh cakap pengeluar, penyedia dan pemain untuk mereka agensi institut ni untuk keluarkan, untuk sediakan perancangan mereka. Mungkin Imran boleh kongsikan adakah kita boleh lihat perancangan ekonomi madani ni boleh kita lihat iaitu sedikit progres, apa progres dalam masa terdekat. Kita tahu ia adalah bertujuan untuk jangka panjang, tapi untuk masa terdekat ni apa at least kita boleh cakap inisiatif-inisiatif yang telah berhasil daripada kerangka ekonomi madani ni? Antaranya mungkin kita boleh lihat adalah daripada segi ke emphasis yang lebih kepada circular economy atau ekonomi hijau kan. Semalam pun ada lancarkan NTER menunjukkan kepada kita sudah bermula kepada meningkatkan our economy to a different economy, ekonomi hijau seperti saya cakapkan tadi, dan mungkin ini adalah satu permulaan yang baiklah. Cuma kita perlu satu konsisten lah. Ya betul, kerangka ini adalah satu langkah yang panjang, dan tetapi ada juga beberapa inisiatif-inisiatif yang telah dilancarkan sebelum ini yang masih lagi berterusan, dan ini satu yang kita, seperti yang saya cakap tadi lah, policy stability yang diperlukan oleh pelabur-pelabur.
Memang betul tu, walaupun kita lihat iaitu peluncuran ekonomi badani itu boleh dikatakan diberi tumpuan agak baru, namun kita boleh cakapkan we have to start somewhere, dan kita sudah nampak iaitu kerjasama planning, cuma pelaksanaannya perlu diberi pengukuhan bergerak ke hadapan. Sudah tentu saya nak ucapkan terima kasih kepada Imran Yassin Mat Yusof merupakan Ketua MIDF Research, dan jangan ke mana, Niaga Awani akan berlihat seketika kembali selepas ini.